Kalau mata kita ada katarak, kita pi buat pembedahan nak bagi elok balik mata kita. Bayangkan orang yang hidup atas dunia, tak mau melaksanakan, tak mau ikut Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Esok di hari akhirat mereka akan dibangunkan dalam keadaan mata mereka buta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedangkan kita esok di hari akhirat, kita berjalan esok pun tak sama. Sebab ada di kalangan manusia sabda Rasulullah yang akan berjalan dengan mulut dia. Ada yang berjalan dengan tangan dia. Ada yang berjalan dalam keadaan menerak. Ada yang berjalan kepala turun bawah, kaki naik ke atas. Allahu Akbar. Berbagai-bagai ragam manusia yang berada di mahsyar nanti. Apatah lagi dibangunkan pula dalam keadaan mata buta. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min zalik. Hak ni yang kita takut. Sebab tu orang yang beriman kepada Allah, dia akan ikut apa saja yang dibawa oleh baginda Nabi SAW dan meninggalkan apa yang dilarang oleh baginda Nabi SAW. Dan Nabi SAW bersabda, ada dua golongan esok di hari akhirat yang akan duduk dekat dengan baginda Nabi SAW. Yang pertama siapa dia? Yang pertama, orang yang baik akhlaknya. Yang kedua, orang yang banyak berselawat ke atas baginda Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian, kita sambung hadis kita, hadis yang ke-8. Yang mana sebelum ni, hadis yang ke-7 kita telah sentuh berkaitan dengan mayat disoal di dalam kubur. Kita ditanya, kita yakin dan percaya berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, selepas kita mati, kita dimasukkan ke alam barzakh, kita akan disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir. Bagi orang Islam, orang yang mukmin, mereka akan ditanya berkaitan dengan baginda Nabi SAW. Bila mereka boleh menjawab soalan berkaitan Rasulullah, maka mereka akan direhatkan oleh Allah. Berbanding dengan orang yang kafir dan orang yang munafiq, bila tanya berkaitan Rasulullah, mereka akan berkata, ana la adri, saya tak tahu, saya tak tahu. Yang menyebabkan mereka akan diseksa oleh Allah, oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sampai bila? Sampailah berlakunya kiamat. Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Sebab itu Nabi SAW tinggal kat kita hadis punya banyak. Sehingga kan ulama sebut siapa yang belajar ilmu hadis, siapa yang belajar ilmu hadis, maka dia akan jadi orang yang pakar dalam sains kemasyarakatan. Tu dia. Pasal apa Ustaz boleh jadi orang pakar dalam sains kemasyarakatan? Sebab dalam hadis Nabi merangkumi semua aspek di atas muka bumi Allah ni. Merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia. Kita nak cari apa dalam hadis Nabi? Berkaitan dengan keluarga. Ada hadis Nabi? Ada. Nak cari dalam bab bab akhlak. Ada. Nak cari tentang bab pemerintahan negara. Ada. Nak cari hadis Nabi berkaitan ekonomi. Ada. Nak cari tentang menuntut ilmu. Ada. Semua ada. Allahu Akbar. Subhanallah, tabarakallah. Sebab tu ulama kata siapa yang belajar ilmu hadis, dia akan jadi orang yang pakar dalam sains kemasyarakatan. Okey, kita tengok pagi ini hadis yang ke-8. Mayat mendengar suara orang yang menziarahinya. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata Tuan Pengarang rahimahullahu ta'ala, daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Buraidah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqulu assalamu alaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun nas'alullah lana walakumul afiyah. Rawahul Muslim. Artinya,
Daripada Burairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar para sahabat cara memberi salam kepada penghuni kubur apabila mereka pergi menziarahinya. Hendaklah diucapkan, salam sejahtera ke atas kamu penghuni perkampungan, orang-orang mukmin dan muslimin. Sesungguhnya kami insya-Allah akan menyusuli kamu semua. Kami memohon kepada Allah mengurniakan keafiatan untuk kami dan juga untuk kamu. Ini cara Rasulullah ajar kepada sahabat, terutamanya sudah pastilah untuk kita semua umat Nabi, cara untuk kita menziarahi kubur. Bagaimana caranya? Iaitulah dengan memberi salam kepada ahli kubur. Macam mana kita nak bagi salam? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Kita tengok keterangan hadis. Disunatkan memberi salam kepada penghuni perkuburan Islam dan mendoakan mereka setiap kali kita menziarahi atau melintasi tanah perkuburan. Kerana mereka mendengar suara kita. Nah, orang yang duduk dalam kubur, mereka dengar suara kita. Mengenali dan merasai kehadiran kita. Bahkan pendengaran mereka lebih kuat daripada pendengaran kita yang hidup di dunia ini. Oh subhanallah, tabarakallah. Nah, orang-orang yang mati ini, pendengaran mereka lebih kuat daripada pendengaran kita. Sebab itulah selepas selesai peperangan Badar, baginda Nabi SAW bercakap dengan mayat kaum musyrikin. Kemudian baginda mengarahkan para sahabat mencampakkan mayat kaum musyrikin ke dalam telaga yang ada di situ. An Anasin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taraka qatla Badrin thalathan thumma atahum faqama fanadahum ya Abal Jahil ya Abal Jahl ibn Hisham ya Umayyah ibn Khalaf ya Utbah ibn Rabi'ah ya Syaibah ibn Rabi'ah alaysa qad wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan fa inni wajadtu ma wa'adni haqqan. Fasami'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qawla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa yasma'u wa anna yuhibbu wa qad jayyafu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadihi ma antum bi asma'a lima aqulu minhum walakinnahum la yaqdiruna an yuhibbu thumma arabihim fasuhibu faulqu fi qalibi badrin. Rawahu Muslim. Artinya, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW membiarkan musyrikin yang terbunuh di dalam peperangan Badar selama 3 hari. Kemudian baginda datang kepada mayat-mayat itu. Baginda berdiri dan menyeru mereka, wahai Abu Jahal bin Hisham, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai Syaibah bin Rabi'ah, bukankah kamu telah mendapati janji Tuhan kamu ternyata benar? Sesungguhnya aku mendapati apa yang Tuhan janjikan kepadaku adalah benar. Kemudian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mendengar perkataan Nabi SAW itu. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka hendak mendengar sedangkan mereka telah menjadi bangkai? Rasulullah SAW bersabda, demi jiwaku di dalam kekuasaannya, tidaklah kamu lebih kuat pendengaran apa yang aku perkatakan tadi berbanding mereka. Mereka lebih kuat pendengaran daripada kamu. Cuma mereka tidak mampu menjawabnya sahaja. Kemudian baginda Nabi SAW memerintahkan para sahabat menarik mayat-mayat itu dan melemparkannya ke dalam telaga Badar dan ditutup dengan batu. Begitu juga diriwayatkan bahawa baginda Nabi SAW sentiasa selalu menziarahi syuhada Uhud dan melafazkan dalam khusus kepada mereka, Salamun alaikum bima sabartum
fa ni'ma uqbal dar. Maksudnya, salam sejahtera ke atas kamu kerana kesabaran kamu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan tadi, memberitahu kepada kita bahawa orang yang telah meninggal dunia, pendengaran mereka lebih kuat daripada kita. Lebih kuat pendengaran daripada kita. Subhanallah, tabarakallah. Sebab itu, bila kita dengar saja perkara tersebut, sudah pastilah kita akan ingat. Lepas kita mati nanti, kita boleh kenal siapa yang ziarah kubur kita. Allahu Akbar. Kita boleh kenal siapa yang ziarah kubur kita. Melalui apa? Melalui suara-suara mereka. Aku kenal ni, suara ni. Oh, ni anak sulung aku ni. Allahu Akbar. Sebab itu, bagi ibu ayah yang telah meninggal dunia, apabila anak-anaknya datang menziarahinya, dia rasa sangat seronok. Bahkan dia akan cerita kepada ahli-ahli kubur yang dekat dengan dia. Dia bangga sebab anak dia datang ziarahi dia pada hari itu. Sebab itu dalam hadis yang sahih, dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, sesiapa yang menziarahi kubur kedua ibu bapanya atau seorang daripada kedua-duanya pada setiap hari Jumaat, nescaya ia akan diampuni dan ditulis sebagai anak yang berbakti kepada kedua ibu dan ayahnya. Allahu Akbar. Hari apa ziarah? Hari Jumaat. Siapa yang ziarah Nabi, ziarah kubur hari Jumaat, kubur siapa? Kubur mak ataupun kubur ayah dia. Ataupun kubur kedua-duanya. Maka akan ditulis kepadanya anak yang berbakti kepada ibu dan ayahnya. Dan diampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar. Dan subhanallah, tabarakallah. Sebab tu ziarahlah kerak-kerak kubur ibu dan ayah kita. Sebab kita akan ditulis oleh malaikat anak-anak yang berbakti kepada kedua ibu dan ayahnya. Kita akan menghiburkan hati kedua ibu dan ayah kita yang berada di alam barzah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu nak ziarah kubur ada adab-adab dia. Terdapat beberapa adab dalam menziarahi kubur. Yang pertama, iaitulah yang pertama, niat kita ni mestilah ikhlas. Sebelum mengunjungi tanah perkuburan, maka kita hendaklah niat ikhlas untuk ziarah kubur tersebut, untuk kita mengenang dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia tersebut. Niat kita semata-mata kerana Allah. Aku ziarah ni, kubur ni dengan tujuan aku nak berdoa kepada si mati. Sebab si mati ni banyak tolong aku. Dulu waktu dia hidup, dia banyak tolong aku. Allahu Akbar. Dia selalu tolong aku di saat aku kesusahan. Dan selalu berdoa kepada aku. Hari ini tibalah masanya pula untuk aku tolongnya dengan aku berdoa kepadanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, adab nak ziarah kubur, iaitulah berpakaian sopan. Dan adab menziarah kubur seterusnya adalah berpakaian sopan dan bersih ketika berkunjung ke kuburan. Pakailah pakaian yang menutup aurat. Hindarilah pakaian yang menjolok mata ataupun pakaian yang tidak baik. Kerana untuk kita ni pakai cara elok-elok ni pasal apa? Untuk kita memberi penghormatan kepada orang yang telah meninggal dunia. Maknanya bila kita pakai pakaian yang baik, pakai pakaian yang menutup aurat, maknanya kita sedang hormat kepada si mati. Walaupun si mati telah meninggal dunia. Yang ketiga, membersihkan diri daripada hadas besar ataupun hadas kecil. Seelok-elok kita pergi itu dalam keadaan tidak ada hadas kecil dan tidak ada hadas besar. Itu seelok-eloknya. Subhanallah, tabarakallah. Sebab kata ulama, sebelum mengunjungi tanah perkuburan, maka digalakkan untuk membersihkan diri dengan mandi dan wuduk. Hal ini melambangkan kesucian dan kesiapan batin ketika bertemu dengan orang yang telah meninggal dunia.
Yang keempat, adab. Bila kita ziarah kubur, iaitulah memberi salam. Ketika tiba di tanah perkuburan, sebaiknya mengucapkan salam kepada orang yang telah meninggal dunia. Dengan mengucapkan, Assalamualaikum ya ahlal qubur, yaghfirullahu lana walakum. Antum salafna wa nahnu bil athar. Cara bagi salam macam mana? Assalamualaikum ya ahlal qubur ataupun ya ahlal diyar. Yaghfirullahu lana walakum wa antum salafna wa nahnu bil athar. Apa maksud dia? Maksud dia Assalamualaikum ataupun selamat sejahtera ke atas kamu semua penduduk negeri orang yang beriman. Dan telah datang akan kamu apa yang telah dijanjikan akan kamu. Dan hari esok akan tertunai dan kami semua insya-Allah akan bertemu dengan kamu sekalian. Itu cara dia kita bagi salam. Kita minta kepada Allah selamat sejahtera atas penghuni kubur dari mukminin dan muslimin. Semoga Allah merahmati yang terdahulu dari kamu, daripada kamu semua dan dari kami yang kemudian. Dan insya-Allah kami juga akan menyusuli bersama kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Ataupun lafaz yang paling ringkas. Bila kita pergi kubur, lafaz yang paling ringkas. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum wahai ahli kubur. Hak tu hak paling mudah. Hak tadi panjang, hak ni pendek lah. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Hak tu hak mudah. Kemudian yang kelima, menghormati perkuburan. Di samping adab menziarahi kubur yang lain adalah dengan menjaga sikap agar sopan dan menghormati orang lain. Hindari perbualan yang kuat dan bising ataupun melakukan hal-hal yang tidak baik di sekitar tanah perkuburan. Dalam masa yang sama, jangan duduk atau berjalan di atas kuburan juga. Kalau boleh kita elak jangan berjalan di atas kubur. Tengok kubur tu kita pergi langkah. Kita bijak kubur. Jangan. Kalau boleh kita lalu, jangan kita langkah kubur. Itu seeloknya. Adab kita dengan si mati. Yang keenam, adab yang boleh kita bawa pergi ke tanah perkuburan. Itulah membaca doa dan juga membaca Al-Quran. Kita pergi kubur, kita habis tak ada pun kita baca doa. Ataupun kita baca Quran. Itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Kita tengok dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, Ya Allah, berilah keampunan dan rahmat kepadanya. Kepadanya ni kepada siapa? Kepada si mati. Ini cara doa Rasulullah. Berikanlah keselamatan dan berikanlah maaf kepadanya. Berikanlah kehormatan untuknya. Luaskanlah tempat masuknya. Mandikanlah dia dengan air, ais dan embun. Bersihkanlah dia daripada kesalahan. Sebagaimana engkau bersihkan baju yang putih daripada kekotoran. Gantikanlah untuknya rumah yang lebih baik dari rumahnya. Isteri yang lebih baik dari isterinya. Masukkanlah dia ke dalam syurga. Berikanlah perlindungan kepadanya daripada azab kubur dan azab neraka. Lapangkanlah baginya dalam kuburnya. Dan terangilah dia di dalamnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan sunat untuk menghadap kiblat dan berdoa. Doa apa saja seikhlas hati yang ikhlas hati boleh dan terpuji. Anda juga boleh membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahala kepada arwah dengan niat yang ikhlas. Menurut almarhum Syekh Dr. Wahbah Zuhaili, beliau menyebut menggalakkan penziarah kubur untuk membaca surah Yasin, surah Al-Ikhlas dan ayat-ayat seperti awal dan akhir surah Baqarah serta ayat kursi. Ini digalakkan bila kita pergi kubur, kita baca surah Yasin. Kalau tak boleh baca surah Yasin, baca surah Al-Ikhlas banyak-banyak untuk dihadiahkan kepada si mati. Kemudian bacalah surah Al-Baqarah ayat awal dan ayat yang terakhir serta ayat kursi untuk kita hadiahkan kepada si mati.
Yang ketujuh, tidak berlebihan dalam berkabung. Maksud dia bila pergi ziarah tanah perkuburan, untuk kita kenang orang yang meninggal dunia, jangan kita buat ekspresi kesedihan yang melampau. Menangis tak mau meraung-raung, berguling-guling atas kubur, tu tak mau. Kalau nak takat, nak sedih, keluar air mata, tu tak apa. Tapi jangan berlebih-lebihan. Ni pergi duk teriak depan kubur, tu tak elok. Kena jaga adab dia. Yang ke-8, menghormati pengunjung lainnya. Kita kena juga hormat orang lain yang mai ziarah kubur pada hari itu. Jangan kita buat lebih kurang sehingga mengganggu doa orang lain terhadap ahli keluarganya yang telah meninggal dunia. Kemudian menghindari perbuatan khurafat. Jangan kita pergi duk puja-puja pula atas kubur tu. Ataupun pergi nak buat amalan tarik duit. Ataupun nak memohon mencari harta karun dan sebagainya. Tak digalakkan. Bahkan dilarang. Dilarang keras untuk buat perkara yang demikian. Sabda Nabi SAW, jauhilah kamu dari 7 dosa besar. Berkata sahabat, apakah ianya Rasulullah? Lalu Nabi SAW menjawab, syirikkan Allah dan sihir. Hadis riwayat Muslim. Maknanya kita pergi kubur, jangan kita pergi buat benda yang tidak baik. Yang boleh menjerumuskan kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memuja, dengan meminta selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, tidak meratapi dan meraung. Perbuatan meratapi dan meraung di tanah perkuburan secara keterlaluan. Tidak meredai takdir Allah adalah dilarang. Orang yang pergi duk riau, meratap, meraung apa ni, kebanyakannya geng-geng ni adalah geng-geng yang tidak reda dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bila kita ziarah kubur, adab dia, kita hendaklah membelakangi kiblat. Kita menghadap muka orang yang dalam kubur tu. Badan kita ni membelakangi kiblat. Tu cara dia. Bukan kita pi kubur, kita pun menghadap kiblat. Jangan macam tu. Kita menghadap kiblat, maksud dia kita duduk di belakang si mati. Sepatutnya kita duduk di depan. Di depan wajah si mati tu. Wajah si mati dia menghadap kiblat. Jadi kita ni membelakangi kiblat. Baru betul. Tu cara dia. Bukan kita pergi duduk di belakang dia. Dia duduk menghadap kiblat. Kemudian kita pergi duduk belakang dia. Tak kena. Kita kena duduk depan dia. Tu cara dia. Subhanallah, tabarakallah. Kemudian terdapat banyak sebab mengapa Rasulullah menggalakkan ziarah kubur. Mengapa? Terdapat banyak sebab kenapa Rasulullah galakkan kita ziarah kubur. Di antaranya kata ulama, amalan ini memberi manfaat kepada orang ramai. Baik yang hidup maupun yang sudah mati. Maknanya ada kebaikan untuk orang mati dan ada juga kebaikan pada orang yang masih hidup. Kebaikan apa? Kebaikan menziarahi kubur. Yang pertama kata ulama, mendorong seseorang itu berfikir tentang kematian dan juga akhirat. Kemudian melalui amalan ini, umat Islam akan mudah mempelajari pelajaran hidup yang penting. Maknanya bila kita ziarah kubur, kita pun akan rasa, satu hari nanti aku juga akan balik bertemu dengan Allah. Dia akan menginsafkan kita. Yang kedua, pelawat mencapai kesedaran kepada Allah ataupun ketakwaan. Ia memastikan bahawa orang yang beriman tidak menumpukan semua perhatian mereka kepada perkara duniawi yang sekejap ini. Orang itu dapat belajar kepentingan hidup berlandaskan Islam dan menjauhi amalan yang haram. Kemudian menziarahi kubur terutamanya bagi Rasulullah SAW dan hamba-hambanya yang suci menyegarkan jiwa. Pelawat merasakan hubungan positif yang kuat dengan orang yang disayangi yang telah mati. Nabi SAW percaya bahawa menziarahi orang mati tidak berbeza dengan menziarahi orang hidup. Menurut satu hadis, Nabi SAW bersabda, seolah-olah dia melawat aku
ketika aku masih hidup. Ziarah orang yang ziarah Nabi di bumi Madinah, seolah-olah kita sedang menziarahi Nabi, seolah-olah Nabi itu masih hidup. Kemudian menziarahi kubur memperdalamkan kesedaran penziarah kubur tentang masa lalu, sejarah agama dan budaya mereka. Ni dengan kita ziarah kubur ni. Kemudian amalan ziarah kubur ini juga akan memastikan keselamatan jiwa orang mati. Ulama Islam dan beberapa hadis bersetuju bahawa kebaikan pengunjung boleh dipindahkan kepada orang yang tersayang yang telah meninggal dunia. Adalah dipercayai bahawa doa pelawat memberikan ketenangan dan pengampunan kepada orang yang tersayang. Subhanallah, tabarakallah. Sebab itu kita ziarahlah kubur ahli keluarga kita, ibu ayah kita. Terutamanya nak ziarah kubur hari apa? Hari Khamis, Jumaat dan Sabtu. Khamis, Jumaat, Sabtu. Hari-hari ini hari yang sesuai untuk kita ziarah kubur. Hadirin hadirat ibu ayah rahmati Allah sekalian. Sebab itu kematian sebenarnya banyak memberi pengajaran kepada kita yang masih hidup. Di antaranya akan mengingatkan kita bahawa hidup kita atas dunia ni sementara sahaja. Dan kita akan balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita balik bertemu dengan Allah, ia akan menjadi pembantu, penolong-penolong kita waktu berada di barzah, waktu berada di mahsyar, waktu berada di dalam syurga, iaitulah dengan amal ibadah kita yang kita lakukan waktu kita hidup di atas muka bumi Allah. Amalan kita pula yang dikira amalan yang macam mana? Iaitulah orang yang buat amal ibadah dalam keadaan ada ilmu. Sebab orang yang buat amal ibadah dalam keadaan tidak ada ilmu, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kepentingan menuntut ilmu. Wajib kita menuntut ilmu. Sebab dengan ilmu inilah yang akan menyebabkan amal ibadah kita diterima oleh Allah. Sebab orang yang tak ada ilmu, bila dia nak semayang, dia ambil wuduk tak? Dia ambil wuduk. Tetapi dia tak tahu sama ada wuduk dia tu sah ataupun tidak. Orang ambil wuduk, niat kemudian basuh muka. Dia pergi basuh tangan dulu. Kan? Dia ambil wuduk tak? Tapi betul tak cara dia ambil? Tak betul. Orang tanya orang abang dia ni, tak betul dia ambil wuduk ni. Sepatutnya basuh muka dulu, baru tangan. Dia kata apa? Dia kata ambil pergi kat aku. Ikut suka aku nak buat guna pun. Kan? Dia kata ikut suka dia. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Bila wuduk tidak sah, semayang sah tak? Semayang tak sah. Sebab tu kena belajar. Cara kita cuci hadas besar kita. Macam mana nak angkat hadas besar. Macam mana kita nak berwuduk dengan betul. Subhanallah, tabarakallah. Kalau tak ada ilmu, maka amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanalah nak amalan tersebut nak membantunya waktu berada di hari akhirat nanti. Hadirin hadirat tetamu Allah rahmati Allah sekalian, jazakallahu khairan katsira diucapkan kepada semua yang hadir pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan majlis kita pada pagi ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum saya tutup, marilah sama-sama mengaminkan doa yang dibacakan oleh saya. Mudah-mudahan majlis kita diberkati dan dirahmati oleh Allah dan dipermudahkan segala urusan kita di dunia dan juga di hari akhirat nanti insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا على صراطك المستقيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نوت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau ampunilah dosa-dosa besar kami, ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa besar kami mensyirikkan-Mu, ya Allah. Kau ampunilah dosa-dosa besar yang telah kami lakukan, ya Allah. Sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bermohon kepadamu, ya Allah. Kau ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Sesungguhnya mereka berdua, ya Allah, amat berjasa buat kami, ya Allah. Sehingga kami dapat mengenalmu, ya Allah. Dan kami dapat taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami sedang sakit, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit mereka, ya Allah. Panjangkanlah usia mereka, ya Allah. Agar kami dapat berbakti kepada mereka, ya Allah. Untuk kami menggapai syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya kedua ibu bapa kami, ya Allah, ataupun salah seorang daripada mereka, ya Allah, sedang berada di alam barzah-Mu, ya Allah, selamatkanlah mereka, ya Allah, daripada fitnah kubur-Mu, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, ya Allah. Sejukkanlah kubur mereka, ya Allah. Terangilah kubur mereka, ya Allah. Jadikanlah kubur mereka, ya Allah, menjadi salah satu taman daripada taman-taman syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau temukanlah kami, ya Allah, dengan kedua ibu bapa kami, ya Allah, waktu berada di dalam syurga-Mu, ya Allah. Sesungguhnya kami, ya Allah, amat merindui senyuman mereka, ya Allah, dan amat merindui gelak tawa mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami takut kepadamu, ya Allah. Dalam masa yang sama, ya Allah, kami amat kasih dan rindu kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, masukkanlah kami, ya Allah, ke dalam syurga-Mu, ya Allah, bersama dengan Nabi kekasih kami, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, campakkanlah dalam diri kami, ya Allah, perasaan kasih dan sayang kami, ya Allah, terhadap Nabi kekasih kami, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dan campakkanlah dalam diri baginda Nabi, ya Allah, perasaan kasih dan sayang baginda Nabi terhadap kami, ya Allah. Izinkan kami, ya Allah, untuk menatap wajah yang mulia, ya Allah, wajah Nabi kekasih kami, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, agar terubat kerinduan kami kepada baginda, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau pilihlah kami, ya Allah. Kau pilihlah kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kau pilihlah pasangan kami, ya Allah. Kau pilihlah seluruh ahli keluarga kami, jiran-jiran kami, sahabat-sahabat kami, ya Allah. Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, ya Allah, untuk mendapat syafaat baginda Nabi, ya Allah, dan dapat minum air telaga Kausar baginda Nabi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar, ya Allah, di hari akhirat nanti, ya Allah, tidak ada makanan dan minuman buat kami, ya Allah, kecuali telaga Kausar baginda Nabi, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau angkatkanlah musibah, ya Allah, yang sedang menimpa kami, ya Allah. Pemudahkanlah urusan kami, ya Allah, di dunia dan juga di hari akhirat nanti, ya Allah. Sembuhkanlah segala penyakit yang terdapat di tubuh badan kami, ya Allah, agar kami dapat melakukan amal ibadah kepadamu, ya Allah, semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami, ya Allah, anak-anak yang soleh dan soleha, ya Allah, yang akan berdoa buat kami, ya Allah, apabila kami sudah tidak ada lagi, ya Allah, di atas muka bumi-Mu ini, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada semua muslimin muslimat yang hadir pada kuliah saya pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya serah kembali kepada puan moderator, dipersilakan.
Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz Amir Syahrizal atas kesudian berkongsi ilmu mengenai alam barzakh dan kehidupannya di akhirat kelak, dan mengenai mayat mendengar suara orang yang menziarahinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana Rasulullah SAW mensyariatkan agar menziarahi si mati dengan adab-adab yang sewajarnya dan mendoakan orang yang telah meninggal dunia ini agar mereka mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga ini memberikan kita sedikit sebanyak kefahaman, manfaat buat kita semua pada pagi ini. Dan Ustaz, saya serahkan kembali pada Ustaz untuk tutup dulu, akhiri dulu majlis ilmu ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-A'raf. Silakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sesungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan dari saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas Terima kasih semua. ilmunya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Amir Syahrizal dan Ustazah Ainul serta Ya, Pak Ustaz. sama-sama. Okay, terima kasih Puan Moderator. Sama-sama. Terima kasih semua AJK.